姐妹们，今天我要先来探讨一个人。Saudara-saudari sekalian, saat ini saya mau mendiskusikan satu orang dulu. 他奋不顾身，拼命的工作。Dia berusaha dengan semaksimalnya dan bekerja dengan sekuat-kuatnya. 不仅彻底的改变他自己的生命，也影响了整个基督教历史。Tidak hanya mengubah diri dia sepenuhnya, tapi dia juga mempengaruhi sejarah Kristen. 我想你们已经猜到了， Saya 他就是使徒保罗。 Saya rasa kalian semua bisa menebak dia adalah Rasul Paulus. 我请各位打开圣经，我们一起来读经《哥林多前书》15章，《哥林多前书》15章第9到第10节，《哥林多前书》15章。 Saya mengundang kita semua membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. 哥林多前书15章第9节，我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 保罗人生经历了巨大的翻转。 Hidup Paulus mengalami perubahan yang besar. 他从一个迫害基督徒的律法师，变成迫切传福音的使徒。 Dari seorang ahli Taurat yang menganiaya jemaat Allah, dia berubah menjadi rasul yang begitu giat memberitakan Injil. 保罗说：“我比众使徒格外劳苦。” Paulus berkata bahwa aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. 他为什么要说比其他的使徒格外劳苦呢？ Kenapa dia harus bilang bahwa dia telah bekerja lebih keras daripada semua rasul? 中文的“格外”呢，就是更加、加倍的意思。 Dalam bahasa Indonesia kita bilangnya lebih keras, tapi dalam bahasa Mandarin dibilang luar biasa keras. 今天我们要来学习保罗这种格外劳苦的侍奉精神。 Hari ini kita mau belajar semangat luar biasa dari Paulus. 对于我们的生活有什么启示呢？ Bagi hidup kita ada inspirasi apa? 并让我们重新评估自己侍奉上是否已经尽心尽力了。 Kita bisa mengevaluasi diri kita apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalaminya. 保罗在第9节里谈到了他自己的身份和他的经历。 Di ayat 9, Paulus menceritakan status dia dan juga pengalaman dia. 他说：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。” Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 如果你们看你们的圣经，在这个15章哥林多前书15章的前面的一节，就是第8节，他说：“我如同未到产期而生的人。” Kita bisa melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 8, dikatakan bahwa sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 换句话说，就是早产儿。 Dengan kata lain itu seperti bayi prematur. 保罗不是起初的使徒之一， Paulus bukan satu-satunya rasul di saat itu. 也不像别的使徒一样和主一同生活过。 Dia juga tidak seperti murid lainnya yang pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. 他不是在正常的情况下得到使徒的职分， Dia mendapatkan status rasul itu bukan dalam kondisi yang normal. 他是最晚一着基督的使徒。 Dia adalah rasul yang paling terakhir. 你们还记得吗？他是怎么样一着耶稣基督的吗？ Apakah kalian ingat bagaimana
Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, 当时扫罗对主的门徒发出追杀令， waktu itu Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, mengejar mengejar. 啊，对主的门徒发出追杀令。 Waktu itu Saulus mengeluarkan perintah untuk menangkap pengikut Allah. 他甚至到大祭司那里，请他发出公函，到大马士革各会堂准他缉拿所有耶稣的门徒，把他们带到耶路撒冷。 Bahkan dia ke tempat Nabi Imam Besar untuk meminta surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan ke Yerusalem. 在保罗快到大马士革的时候呢，忽然有强光从天上忽然四面照视着他。 Waktu Saulus sampai ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya memancar dengan kuat. 他扑倒在地，听见天上有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么迫害我？” Dia rebah ke tanah dan terdengarlah suatu suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 他说：“主啊，你是谁？” Dia bilang, Tuhan, siapakah engkau? 主说：“我就是你所迫害的耶稣。” Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. 主就叫他起来进城去。 Lalu Tuhan pun meminta dia bangun dan masuk ke dalam kota. 会有人告诉他应做的事。 Akan ada orang yang memberitahu apa yang harus dia lakukan. 跟保罗同行的人听见声音，却看不见人。 Orang-orang yang bersama dengan Paulus, dia mendengar suara tapi tidak melihat siapapun. 他们全部都目瞪口呆的站在那里。 Mereka semua termangu-mangu berdiri di sana. 扫罗就从地上爬起来，睁开他的眼睛，却什么都看不见。 Lalu Saulus pun berdiri, dia buka mata tapi tidak bisa melihat apapun. 同行的人就牵着他的手，领他进了大马士革去。 Lalu orang yang bersama dengan dia menuntun dia dan masuk ke dalam Damsyik. 保罗3天不能看见什么， Selama 3 hari Saulus tidak bisa melihat apapun. 他不吃也不喝。 Dia tidak makan dan juga tidak minum. 这就是保罗遇见基督，翻转他生命的转捩点。 Ini adalah titik balik di mana Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus. 提摩太前书呢，他曾说，在罪人中我是罪魁。 Di dalam 1 Timotius ada dikatakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. 罪魁是什么呢？ Apa artinya paling berdosa? 就是带头作恶的人。 Dia artinya itu adalah pemimpin pembuat kejahatan. 所以保罗他会说他自己呢，不配称为使徒，因为我从前是逼迫神的教会。 Jadi Paulus menyebut dirinya bahwa dia tidak layak disebut rasul karena dulu dia menganiaya jemaat Allah. 从一个带头逼迫神教会的人，变成了一个为主的福音尽心竭力的。 Dari seorang yang memimpin untuk menganiaya jemaat Allah berubah menjadi orang yang segenap hati, segenap jiwa mengikuti Yesus. 用普通话的来讲，为了福音，就是连命都不要了。 Dengan kata lain bahkan nyawanya pun dia berikan. 保罗自称他是使徒中最小的，不配称为使徒。 Dia menyebut dirinya bahwa dia adalah yang paling hina, tidak layak disebut rasul. 这不是假谦卑，而是保罗真正的内心的感受。 Ini bukan kerendahan hati yang palsu, tapi ini sungguh-sungguh. 他深深的认识到自己过去所犯的罪和现在所蒙的恩，那是那么不配的。 Dia sungguh tahu bahwa dosa dia yang lalu dan betapa dia tidak layak. Dibandingkan dengan karunia sekarang， 保罗的谦卑呢，在第10节说：“然而我成了今日何等人，是蒙神的恩才成的。”保罗深知因神的加倍的恩典才成了他今日的他。 Di ayat 10, di 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 接下来保罗又说，并且他所赐我的恩不是突然的。 Bahkan di berikutnya dia katakan lagi, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩，
与我同在。 Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 保罗这里强调，神所赐给他的恩典呢，他绝没有白白的浪费掉。 Paulus menekankan bahwa dia tidak begitu saja menyia-nyiakan anugerah Tuhan. 保罗在哥林多后书11章23节的下半节呢，他曾这么说：“我受更多的劳苦，更多的作奸，受了过量的鞭打，常常有生命的危险。” Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23b dikatakan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 我们从今天的这2节经文中呢，学到几个侍奉的态度。 Dalam 2 bagian Alkitab hari ini kita belajar beberapa sikap melayani. 第一，要谦卑自己。 Yang pertama, merendahkan diri kita. 保罗虽然是伟大的使徒，但他从未忘记过自己过去的罪过。 Walaupun Rasul Paulus adalah rasul yang hebat, tapi dia tidak pernah lupa dia yang lalu. 他在以弗所书里面曾说：“我本来比众圣徒中最小的还要小。” Di dalam Efesus 3 ayat 8 dikatakan bahwa dia adalah yang paling hina di antara segala orang kudus. 我们要时刻的谦卑自己， Kita harus senantiasa merendahkan hati kita. 能有机会的侍奉，完全是神的恩典。 Jika kita punya kesempatan melayani, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. 我们当中未曾逼迫过教会， Di antara kita, apakah ada yang pernah mengenai jemaat Allah? 我相信。 Saya yakin. 但我们想一想，我们所犯的罪也不小， Kalau kita pikir-pikir, dosa kita juga tidaklah kecil, 也不少。 juga tidak sedikit. 我们有没有像保罗那样，这种忏悔，有这种忏悔的态度呢？ Apakah kita memiliki sikap pertobatan, penyesalan seperti Paulus? 而更加的谦卑来服侍神呢？ Dan lebih lagi merendahkan hati untuk melayani. 第二，我们要感谢神的恩典。 Yang kedua, kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan. 保罗一再强调，他今日所成就的一切是出于神的恩典。 Paulus berulang-ulang menekankan bahwa hari ini itu adalah anugerah Tuhan, 并不是出于自己。 bukan karena diri dia sendiri. 我们也同样的需要时刻的来感恩。 Kita juga sama, harus senantiasa bersyukur. 恩典是神白白赐予的， Anugerah itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. 我们应该要尽心尽力的来侍奉神。 Kita harus dengan segenap hati dan segenap tenaga untuk melayani Tuhan. 第三，要劳苦的侍奉。 Yang ketiga, kita harus bekerja keras melayani. 保罗说，他比众使徒格外劳苦。 Paulus berkata bahwa dia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. 蒙恩的我们也应当更加积极参与教会的事工。 Kita yang sudah diberikan anugerah juga seharusnya giat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. 为主付上更多的时间和精力。 Kita lebih lagi mempersembahkan waktu dan juga tenaga kita untuk Tuhan. 我现在跟各位分享一位20世纪中国基督教复兴运动中的一位伟大的领袖。 Saat ini saya mau men-sharingkan seorang pemimpin gerakan reformasi Kristen di China di abad 20. 宋尚杰， Namanya John Sung. 这故事很长，我简单的说， Kisah ini sangat panjang, saya akan ceritakan dengan singkat. 宋尚杰在1920年呢，他去美国去读神学。 John Sung waktu tahun 1920 dia pergi belajar seminari. 后来他转去读化工、读化学。 Lalu kemudian dia mengubah untuk belajar kimia. 他在1926年终于拿到了他的化学博士学位。 Lalu tahun 1926 dia mendapat gelar doktor. 在这段期间，宋尚杰呢，他面对学术上的成功，但是他的属灵呢感到枯干。 Di masa-masa ini dia mendapatkan prestasi dalam akademisnya, tapi dia kering dalam rohani. 他的心里面
有很大的这个属灵挣扎。 Di dalam hatinya ada pergumulan yang begitu besar, pergumulan rohani. 后来他回应神的呼召，决定放弃科学研究。 Akhirnya dia melepaskan penelitian sainsnya, lalu dia 后来他回应神的呼召， akhirnya dia meresponi Tuhan. 决定放弃科学研究，全心投入传道事工。 Dan dia melepaskan pendidikan sainsnya itu dan dia terjun dalam pemberitaan Injil. 他重新回到神学院就读， Dia masuk lagi ke seminari untuk belajar. 但是在这神学院中呢，宋三杰被误认为呢精神崩溃， Tapi di dalam seminari dia malah disalahpahami punya masalah kejiwaan. 被送去精神医院呢关了193天。 Dan dia dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa dan juga dikurung 193 hari. 在193天里呢，他读完了40遍的圣经。 Di dalam 193 hari itu dia membaca habis 40 kali Alkitab. 等于大概4天到5天读完一遍。 Kurang lebih 4 sampai 5 hari habis 1 kali. 他有了这个深刻的属灵觉醒。 Dia memiliki kesadaran rohani yang begitu dalam. 后来他回到中国之后呢，开始了他的传道生涯。 Akhirnya dia kembali ke China untuk menjalani karir pemberitaan Injilnya. 他强调悔改、重生和过圣洁的生活。 Dia menekankan pertobatan, hidup baru dan juga hidup kudus. 他的传道教宗遍及这个中国南北跟东南亚。 Jejak pemberitaan Injilnya itu ada di Asia Tenggara. 他也来过印尼、棉兰、Solo、万隆、雅加达和泗水等各地。 Dia juga pernah ke Indonesia, ke Medan, Solo, Jakarta, Bandung, dan beberapa tempat, Surabaya dan beberapa tempat. 他办了几千场的布道会。 Dia mengadakan ribuan KKR. 呀，松山节每到一个地呢，都吸引成千上万的人来听他讲道。 Setiap kali KKR dia menarik begitu banyak orang untuk datang mendengar KKR-nya, mendengar khotbahnya. 会众听到后呢，都会因他们自己受这个罪的责备呢而痛哭。 Setelah mendengar khotbahnya, begitu banyak orang yang nangis dan juga menyesali dosa mereka. 许多人在听到后呢，都会悔改、归信主。 Banyak orang yang setelah mendengar khotbahnya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. 宋藏节平均一天讲3场道， John Sung kira-kira dalam 1 hari 3 kali berkhotbah. 每堂道一讲完呢，他的这个衣服全都湿透了。 Setiap kali selesai berkhotbah bajunya basah. 最少一天呢，他要换3套的衣服。 Setidaknya dalam 1 hari dia berganti pakaian sebanyak 3 kali. 有一次宋善节他到了槟城时，已经非常的疲劳， Ada 1 kali ketika John Sung sampai ke Penang, dia sangat-sangat kelelahan. 他已经那个过度的透支了他自己的体力， Tubuhnya sudah sangat-sangat lelah dia pakai secara ekstra. 甚至需要有人用帆布床呢，把他抬上那个讲台。 Bahkan ada orang yang memakai tandu untuk membawa dia ke atas mimbar. 翻译的人只能在宋善节的耳边听他讲的话。 Bahkan penerjemahnya hanya bisa di sebelahnya mendengar John Sung berbisik-bisik. 然后将他的俄语呢，大声的翻译给会众听。 Lalu penerjemahnya menerjemahkan dengan keras apa yang bisikan-bisikan yang dia dengar. 宋善节的身体本身就有癌症、肺结核。 John Sung pada dasarnya dia sudah memiliki kanker dan juga TBC. 还有非常严重的痔疮。 Juga ada penyakit wasir yang parah. 他在动完第4次的手术后呢，他的病情恶化。 Setelah dia menjalani operasi yang keempat kali, kondisinya menjadi memburuk. 他痔疮的伤口像拳头那么大。 Luka wasirnya sebesar tinju. 痛到无法翻身。 Dia sakit sampai tidak bisa membalikkan badannya. 他自己还说：“我身体虽烂了、臭了，
但是我的嘴还能向主祷告。 Bahkan dia berkata, walaupun tubuh saya busuk, bau, tapi mulut saya masih bisa berdoa kepada Tuhan. 他在1943年，他病危时，他对师母说 Tahun 1943 dia berkata kepada istrinya, 不要为我预备好棺材，树立大墓碑。 tidak perlu menyiapkan peti mati yang bagus untuk saya atau batu nisan yang besar untuk saya. 不要让人纪念我，只有把我这个臭身体、臭肉体用土埋葬就好了。 Tidak perlu biarkan orang mengingat saya, cukup kubur tubuh saya yang bau ini dengan tanah. 如果你和3个孩子要知道我葬在哪里， Kalau kamu dan anak-anak mau tahu di mana saya dikubur, 就用一块小小的石头写着“主的小仆人宋某某”就好了。 cukup ambil batu kecil dan tulis seorang bermarga Song, hamba Tuhan yang hina. 从保罗跟宋尚杰侍奉的例子，对我们的侍奉上有什么觉醒呢？ Contoh pelayanan Rasul Paulus dan juga John Sung, apa yang bisa kita pelajari dari contoh pelayanan mereka? 第一，我们要爱神。 Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. 我们是否真的爱神呢？ Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 我们是否真的能够明白神那无条件的爱呢？ Apakah kita sungguh-sungguh bisa memahami kasih Tuhan yang tidak bersyarat? 我们是否愿意去回应他的爱呢？ Apakah kita bersedia meresponi kasih-Nya Tuhan 而把神放在我们生活中的中心， dan meletakkan Tuhan sebagai pusat hidup kita, 奉献我们的才能、心力、时间和金钱。 mempersembahkan talenta kita, hidup kita, uang kita, tenaga kita kepada Tuhan. 第二，要爱人。 Yang kedua, mengasihi sesama. 神启示的诫命就是要我们爱人如己。 Hukum Tuhan yang kedua adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. 所以我们在教会中要用爱心来彼此相待。 Jadi di dalam gereja kita harus memperlakukan satu sama lain dengan kasih. 在外面要用爱心来爱人， Di luar kita harus dengan cinta kasih mengasihi orang lain. 要接纳那些跟我们不同的人， Harus menerima orang yang berbeda dengan kita. 甚至要接纳那些不可爱的人， Bahkan kita harus menerima orang yang bahkan tidak layak dikasihi. 好让我们能够把主的福音在生活中见证出来， Biarlah 活出馨香之气。 Biarlah kita sungguh-sungguh bisa menyaksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan menyebarkan keharuman Kristus. 第三，我们不要轻易的放弃。 Yang ketiga, kita jangan mudah menyerah. 保罗在传道的过程中经历了许多的苦难， Dalam proses pengabaran Injil, Paulus mengalami begitu banyak penderitaan. 但他没有放弃， Tapi 仍然紧抓着传福音的机会。 Tapi dia tidak menyerah dan tetap menggenggam kesempatan untuk mengabarkan Injil. 在教会的侍奉工作中呢，常因人与人缺少了沟通， Di gereja seringkali kita ada kurang komunikasi antar sesama. 少了体谅，而想放弃目前的侍奉。 Kita kurang memaklumi, lalu kita ingin menyerah dalam pelayanan. 这时，当要转眼仰望耶稣十字架上的耶稣， Di saat inilah kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang ada di salib. 想想他为我们付上的代价， Ingat kembali harga yang Dia bayar untuk kita. 所以我们要坚定不移的侍奉主， Jadi kita harus dengan teguh melayani Tuhan. 因为在主里面的劳苦，主必纪念。 Karena jerih payah di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. 第四，侍奉不靠自己，乃是靠那加给我们力量的耶稣。 Yang keempat, kita melayani tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan mengandalkan Yesus yang memberikan kita kekuatan. 我们要承认我们自己的软弱， Kita harus mengakui kelemahan kita, 自己的微不足道。 kekurangan kita. 当遇到挫折时呢，
我们要学习依靠耶稣。 Ketika kita gagal, kita harus mengandalkan Tuhan. 求圣灵帮助我们突破困境。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk menerobos kesulitan. 我们就学像保罗，在说四面受敌却不被困住。 Kita harus belajar seperti Paulus, dijerat dari segala sisi tapi tidak terjerat. 我们要学习依靠神，如此心里作难，不致失望。 Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan, tidak putus asa dalam kesulitan. 第五，我们要全心全意的。 Yang kelima, kita harus segenap hati dan segenap tenaga, 我 pikiran. 们侍奉的时候，要甘心乐意的摆上我们的才干能力。 Saat kita melayani, kita harus dengan sukacita dan sukarela memberikan hati dan pikiran kita. 在教会中，与同工彼此合一。 Di gereja bersatu hati dengan rekan-rekan seiman. 为神的国度的事工呢，一起努力， Kita sama-sama bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. 共同完成教会的意向与使命。 Kita sama-sama melaksanakan visi dan misi gereja. 基督徒除了在教会的侍奉呢，在不同的领域中呢，有些的默默的为神劳苦侍奉。 Di dalam pelayanan juga ada orang yang diam-diam melayani untuk Tuhan. 好像宣教士， Misalnya misionaris. 许多宣教士呢，将生命奉献到偏远这个艰苦的地区， Banyak misionaris yang dia harus pergi ke tempat yang jauh dan terpencil. 长期贫困、疾病文化差异的环境中侍奉。 Dia melayani di tengah-tengah kondisi yang kekurangan, yang banyak sakit penyakit dan juga berbeda budaya. 因此有呢，因而失去了家人孩子， Oleh karena itu dia juga kehilangan anak dan juga keluarganya. 甚至他们自己的生命。 Bahkan nyawanya pun hilang. 但是他们却仍将福音带给需要的人。 Tapi mereka masih membawa Injil kepada orang yang membutuhkan. 中国的宣教士戴德生， James Hudson Taylor, yaitu misionaris China, 他的太太呢，跟4个女儿呢，都因病死在中国。 istri dan 4 orang anaknya karena sakit mereka meninggal di China. 他自己最后也客死他乡。 Dia sendiri pun pada akhirnya meninggal jauh dari kampung halamannya. 他留下最有名的一句话： Dia meninggalkan satu kalimat yang sangat terkenal. 假使我有1000个英镑，我中国可以全部支取。 Jika saya punya 1000个英镑， jika saya punya ribuan pound sterling, saya akan berikan China boleh ambil. 假使我有1000条生命，绝不留下一条不给中国。 Kalau saya punya 1000-an nyawa, tidak ada satupun yang tidak saya berikan pada China. 如此的爱主， Begitulah mencintai Tuhan. 如此的爱主和爱中国人。 Dia mencintai orang-orang China, begitulah. 社会服务还有社会服务工作者， Juga ada pekerja-pekerja sosial. 有许多基督徒放下自己的安逸的生活， Begitu banyak pengikut-pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan yang melepaskan kenyamanan hidup. 他们全心的投入社会慈善机构做义工。 Mereka sepenuhnya masuk ke dalam pekerjaan amal. 他们提供食物，也分发食物， Mereka menyediakan makanan, membagikan makanan, 提供医疗和心理辅导， juga menyediakan obat-obatan, bahkan konseling. 或者特殊的情况下呢，提供庇护所， Bahkan di dalam kondisi-kondisi khusus mereka juga menyediakan tempat berlindung. 用爱与关怀让人看见神的爱。 Dia membuat orang melihat Tuhan Yesus lewat perhatian dan juga lewat kasih. 还有呢，传道人， Juga ada pengkhotbah. 有些传道人呢，派到极度缺乏的乡村去拓展教会。 Ada beberapa pengkhotbah yang dia diutus ke tempat yang kekurangan. 我记得在神学院就读时呢，有个同学被派到偏远落后的乡下去教会实习。
Saya ingat waktu saya belajar di seminari, ada teman yang diutus ke tempat yang terpencil untuk magang. 他实习的那个教会呢的牧师呢，一家4口， Di tempat dia bermagang, pendetanya itu satu keluarga ada 4 orang. 他们的生活非常贫困，全家都睡在地上。 Keluarganya itu sangat berkekurangan, seluruh keluarganya tinggal tidur di lantai. 他除了在教会讲道以外呢，他的时间呢还要用在田里种稻米种菜、种香蕉。 Selain berkhotbah, pendeta ini memakai waktunya untuk ke sawah, menanam padi, menanam sayur, juga menanam pisang. 除了给自己吃，还要卖赚点钱，给家里买些必需品。 Selain untuk dirinya sendiri, mencukupi dirinya sendiri, dia juga menjual untuk kebutuhan keluarganya. 我同学在那里呢，他侍奉时呢，他看到这个牧师家人孩子这么贫乏。 Teman saya waktu itu di sana dia melihat keluarga pendeta ini dan juga anak-anaknya begitu kekurangan. 但是他们呢，还会分享他们的食物。 Tapi mereka masih mau berbagi makanan. 孩子呢，都很有礼貌。 Anak-anaknya juga sangat sopan. 他在哪里才真正感受到自己的生活是多么的舒适？ Di sana dia baru menyadari bahwa hidupnya begitu nyaman. 再来呢， Selanjutnya, 身边默默服侍的信徒， anak-anak Tuhan yang diam-diam melayani di sekitar kita. 撒了diam呀，有许多不在台面上的信徒。 Ada juga yang dia tidak melayani di mimbar. 比如说他们在教会的工作的基督徒， Misalnya anak-anak Tuhan yang bekerja di gereja. 他们不把在教会那个当成工作， Mereka tidak menjadikan pekerjaan di gereja itu sebagai pekerjaan. 而是把教会的工作呢当作侍奉神， Tetapi mereka jadikan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. 竭尽全力，无论大小事，在找他们绝对没有错。 Dia melakukan semua yang dia bisa, baik hal besar, hal kecil, cari dia semua beres. 大家可以放心，因为他比人更早到教会。 Kita semua bisa tenang karena dia datang lebih awal daripada jemaat. 若有需要的话，他比人更晚回家，从不计较。 Jika ada keperluan sesuatu, dia akan pulang lebih malam daripada orang lain dan tidak perhitungan. 若我们教会有这样的人，让我们跟他说一声辛苦了。 Jika di gereja kita ada orang-orang yang seperti itu, mari kita bilang padanya, 弟兄姐妹 engkau sudah 们， berjerih lelah. 弟兄姐妹们，我们虽然可能无法做到像保罗或者宋尚节那样的劳苦牺牲， Saudara-saudara sekalian, walaupun kita tidak bisa berkorban seperti John Sung dan juga Rasul Paulus, 但我们在认识神的恩典上，必须要全力以赴的侍奉神， tapi di dalam anugerah Tuhan kita harus melayani Tuhan. 成为一个神所喜悦的人， Menjadi orang-orang yang Tuhan senangi. 为神的国做出积极的贡献，为神的国度做出积极的贡献。 Kita melakukan kontribusi yang positif untuk kerajaan Allah. 最后用一节经文做结束。 Yang terakhir saya mau menutup dengan satu ayat Alkitab. 所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.阿门。Amin.